Okay, so hari ni kita continue lagi dalam bab 9 menyiasat dan mentaksir persamaan garis lurus dalam bentuk lain. So sebelum ni kita ada belajar tentang y equal to mx plus c kan. So hari ni kita akan jumpa lagi bentuk-bentuk lain. Okay, so jom kita mula. Okay, so apakah kaitan antara persamaan garis lurus dalam bentuk ax plus by tambah sama dengan c. So yang ni yang pertama. Ini x per a tambah y per b equal to 1. Yang ni yang kedua. Lepas tu dengan y equal to mx plus c, ini yang ketiga. Okay, so ni kita akan belajar hari ni. So kita tengok dulu apa standard pembelajaran kita hari ni. Menyiasat dan mentaksir persamaan garis lurus dalam bentuk lain. So kita ada tiga jenis. Yang ni yang pertama, ini yang kedua dan yang ni yang ketiga. So setakat ni kita baru belajar yang basic, yang standard lah, y equal to mx plus c. Hari ni kita nak olah daripada sini, kita nak produce yang dua lagi jenis ni. So okay, cuba kita tengok. Ini ada 3 persamaan kat sini. Sini kita ada 3 persamaan linear kat sini. Okay, so cikgu nak tunjuk kat kamu bentuk dia. Tapi kalau kamu rajin, kamu boleh plotting setiap koordinat dia. Kalau dia punya kalau koordinat x dia 1, maka y dia berapa. Sini pun x1, y dia berapa. So kamu boleh continue buat ni. Tapi hari ni cikgu nak tunjuk cara cikgu nak plotting dia kan. Okay, so dekat sini kamu perasan tak, cikgu ada 3 jenis graf. Okay, yang soalan tadi kan, refer pada yang tadi tu, 3 jenis equation, 3 jenis persamaan. 2x tambah 3y sama dengan 6. Lepas tu x per 3 tambah y per 2 sama dengan 1. Lepas tu y equal to negatif 2 per 3x tambah dengan 2. Okay, so ini 3 persamaan linear. So cikgu plotting guna Desmos punya graf. Okay, so yang pertama ni nampak tak yang warna hijau? So ini graf dia. Kalau kamu buat plotting pun, kamu akan dapat graf macam ni. Okay, lepas tu yang kedua, kalau kamu plotting pun, kamu dapat macam ni. Yang kedua ni tak sama dengan format yang ni. Format dia yang ni, kita panggil dia ax tambah by sama dengan 6. Yang ni x per a tambah y per b sama dengan 1. Lepas tu yang ni, yang ketiga warna hitam ni, cikgu dapat y equal to negatif 2 per 3x tambah 2. So dia refer kepada y equal to mx plus c. Okay, kamu perasan tak? Kalau cikgu tutup yang ni, cikgu buka ketiga-tiganya, mereka ni bersilang di antara satu sama lain. Maknanya kata dia pun duduk dekat di atas garis lurus yang sama. So kalau kamu tengok, kalau cikgu zoom out pun, tengok ni, sampai bila-bila dia pun akan sama juga ni. So sepanjang titik-titik ni semua dia pun duduk sama-sama. So, kita tengok, kalau cikgu buka satu, okay, hijau, buka per hitam kat sini. Tutup hitam, buka purple kat sini. Tutup purple, buka hijau kat sini. Okay, so apa yang kita akan belajar hari ni ada kaitan dengan ketiga-tiga jenis persamaan. Okay, so kamu tengok dekat sini. Tadi ni kan, ni 3 persamaan yang cikgu kata tu. Okay, so kesimpulan dia, ni kesimpulan dia. Pintasan X dan pintasan Y serta nilai kecerunan bagi ketiga-tiga garis lurus adalah sama. Kenapa sama? Sebab, tengok tak? Okay, ni cikgu screenshot Yang hak ni refer kepada warna hijau. Yang ni refer kepada warna purple. Oh, purple tak ada, cikgu guna warna biru lah. Okay. Lepas tu yang bawah ni refer kepada warna hitam. Okay. So, kamu tengok dekat sini. Tengok dekat sebelah tadi ni. Okay, dia kata pintasan X dan pintasan Y serta nilai kecerunan bagi ketiga-tiga garis lurus adalah sama. Kenapa sama? Sebab, nampak tak? Nilai Y-intercept, sini X-intercept, sini Y-intercept, sini X-intercept, sini pintasan Y, sini pintasan X. Mereka ni semua sama ketiga-tiga dia. Tapi cuma dalam bentuk cara penulisan sahaja yang tak sama. Tapi nilai dia sama, kecerunan pun akan sama. Sini kecerunan dia sama, sini pun kecerunan dia sama, sini pun kecerunan dia sama. Sebab dia potong dekat paksi X, pintasan X dan pintasan Y yang sama. Kat sini negatif, sini 2, sini pun 2, sini pun 2.
Sini 3, sini 3, sini 3. Tapi equation dia, kalau kamu tengok sekali lalu, dia macam tak sama kan. Tengok ni, sini 2x sama 3y sama dengan 6. So daripada 3 ni, kita dapat konklusi dia, pintasan x dan pintasan y dia, nilai kecurunan bagi ketiga-tiga adalah sama. Okay, so persamaan garis lurus dalam bentuk ax tambah by sama dengan c. Ini adalah yang pertama. Okay, ini yang kedua. Dan y equal to mx plus c yang ketiga menghasilkan graf garis lurus yang sama. Jika nilai pintasan x dan pintasan y dia adalah sama. Okay, sebab tu tadi cikgu cakap, cikgu bulat kat sini. Nampak ni pintasan y, kat sini y, sini x. Nampak tak? Dia pun ni sama. Yang ni y dia dapat 2. Yang ni x dia dapat 3. Ni pintasan bukan nilai, pintasan. Saya kamu ingat nilai pula. Okay, ni pun dapat sama juga untuk yang warna purple ni kan. Graf purple ni pun dapat 2. Sini pun dapat 3. Sini dapat 2. Sini pun dapat 3. So, dia sama. Sebab tu kita boleh conclude. Cuma cara gaya penulisan kita je tak sama. Tapi, dia punya nilai-nilai tu sama. Okay, so secara generalisasi dia dekat sini. Secara conclusionnya, persamaan garis lurus y equal to mx plus c juga boleh ditulis dalam bentuk yang ni dan yang ini. Tapi untuk yang ni, nilai x A dengan B dia tak boleh kosong. Sebab kalau kamu buat bahagi dengan kosong, kamu akan dapat nilai make error lah kalau kamu tekan calculator kan. Untuk x bahagi kosong. Katalah 1 bahagi kosong, 2 bahagi kosong. Sebab tu dia kata tak boleh kosong. Maknanya kata A dengan B ni kena ada nilai. Okay. So, kita tengok. Tadi ni cikgu contoh yang ni. Cikgu apa yang kita buat screenshot tadi ni. Daripada table Desmos tu cikgu screenshot kat sini. So, cikgu harap kamu dapat faham lah sedikit kan. Apa ni. Cikgu nampak tak cikgu tulis ni 3 bentuk form cara penulisan yang tak sama. Tapi dia menghasilkan result yang sama. Sebab itulah kita boleh conclude dekat sini. Cara penulisan kita ni nampak tak? Penulisan persamaan garis lurus y equal to mx plus c ni juga boleh ditulis dalam bentuk ax plus by per sama dengan c dan x per a tambah y per b sama dengan 1. Okay. So, cuba kita tengok kat sini. Bagaimana anda menukarkan persamaan garis lurus dalam bentuk ax plus by equal to c, x per a tambah y per b sama dengan 1 kepada bentuk y equal to mx plus c dan sebaliknya. Sebaliknya vice versa lah. Kalau yang ni kita nak tukar kepada sini, lepas kita nak tukar yang ni ke sini, lepas kita nak tukar yang ni ke sini, lepas kita nak tukar yang ni ke sini. Okay. So, cuba tengok dekat tips ni. Bagi persamaan garis lurus yang ni, okay, ni nampak tak? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okay. Dekat sini, dia kata A tu merujuk kepada pintasan X. A ni merujuk kepada pintasan X. So, kalau kamu ada graf, okay. Cikgu besarkan sikit. Kamu ada graf. So, A ni merujuk kepada pintasan X. Okay. A ni merujuk kepada pintasan X. Sini B merujuk kepada pintasan Y. Okay. So, cuba kita tengok contoh. Okay. Contoh dia kata, kita cuba buat contoh Okay. Tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk x per A tambah y per B sama dengan 1 dan y equal to mx plus c. So, daripada soalan ni, kita nak ubah kepada bentuk ini dan bentuk ini. So, kita ada satu soalan. Okay. 2x tambah 3y sama dengan 12. Kita nak ubah kepada yang ni dulu. Kita buat yang ni dulu. Okay. So, x per A tambah y per B sama dengan 1. So, macam mana kita nak ubah dia jadi 1 kat sini? Maka, kita akan ambil 12 ni dibahagikan dengan 1. Bila semua ni kita akan bahagikan dengan 12. Okay, so memang rumus dia dekat sini kena 1. So, bila kena 1, sebab tu kita bahagikan dia dengan 12. Sebab kita nak dapat nilai 1. Okay, so semua ni akan dibahagikan dengan 12. Okay, so kita tengok kat sini. Kita akan ambil ni dibahagikan dengan
12. Okay. So, kamu akan dapat 2x per 12 tambah 3y per 12 sama dengan 12 bahagi 12. Okay, so dekat sini 2 dibahagikan dengan 12, kamu akan dapat 1 per 6 ataupun x per 6. Ni kita boleh potong 1 ni 6. Lepas tu sini kita boleh potong 1 dengan 4. So, tambah y per 4 sama dengan 12 dibahagi dengan 12 dapat 1. Okey. So, dekat sini kita dapat x per 6 tambah y per 4 sama dengan 1. So, kita dah dapat dah dalam bentuk format yang ini. X per A tambah y per B sama dengan 1. Okey, lepas tu yang kedua dia nak y equal to mx plus c. Okey, so tulis kat sini. Yang kedua, y equal to mx plus c. Okay, so ni soalan dia. 2x tambah 3y sama dengan 12. 2x tambah 3y sama dengan 12. Okay, so dia nak y kan. So, kita kena jadi y sebagai subjek. So, bila y sama dengan subjek, yang selain daripada y, kita kena ubah ke kanan. Okay, so kamu akan dapat 3y bersamaan dengan 12 tolak 2x. Okay, so yang ni y kan. So, y dibahagikan dengan, kita nak hilangkan, dia nak perkali 1 y ni. So, kita akan bahagikan dengan 3. So, semua ni akan dibahagikan dengan 3. 12 tolak 2x per 3. Okay, so 12 dibahagikan dengan 3. Ataupun kamu boleh tulis cara dia macam ni pun boleh. Sebab kalau kita nak format yang senang, so kita akan buat dibahagikan dengan 3. Sini pun dibahagikan dengan 3. So, kita akan dapat y equal to 12 dibahagikan dengan 3. Sini dapat 4. Lepas tu tolak 2 per 3x. Okay, tapi sekarang ni format dia y equal to mx plus c kan. So, kita akan ubah kedudukan dia. Y equal to yang ni negatif 2 per 3x tambah dengan 4. Okay. So, ini kita dah dapat ada dalam bentuk y equal to mx. Ni y equal to mx plus c. Lepas tu yang ni x per a tambah y per b sama dengan 1. Okay. So, settle untuk soalan A. Okay. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya dekat cikgu nanti Okay. So, soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. 3x tolak 5y sama dengan 15. So, macam mana kita nak ubah yang ni kepada x per a tambah y per b sama dengan 1. Macam mana kita nak jadi 1 kat sini? So, kita akan 15 ni dibahagikan dengan 15. Okay. So, kita akan buat 3x per 15. Semua ni akan dibahagikan dengan 15 3x tolak 15. Okay, so semua ni akan dibahagikan dengan 12. So, dekat sini pun. Okay, so sini negatif kan. Negatif tak apa. Tulis positif kat sini. So, dia akan jadi tolak 5. Okay, tolak 5. Y per dengan B. Dibahagikan dengan 15 tadi kan. So, bahagikan dengan 15. Lepas tu equal to 15 dibahagikan dengan 15. Okay. So, 3 bahagilah kat sini. Potong. 3 bahagi 3 bahagi 3 dapat 1. So, x per 15 dibahagi dengan 3 dapat 5. Okay. Lepas tu, tambah. So, tambah dengan tolak, kita akan dapat tolak. Sebab tambah darab dengan tolak dapat tolak. Okay, lepas tu 5 potong 1, 3. Okay, so dapat y per 3. Sama dengan 15 dibahagikan dengan 15 dapat 1. Okay, so ini dalam bentuk x per a ni. Dalam bentuk yang macam ni dah. Okay, so complete dah. Okay, so kita buat yang ke B pula. Dia nak yang ke B kan? Yang cara yang kedua lah. Okay, sorry. Cara yang kedua. Dia nak dalam bentuk y equal to mx plus c. Sebab cikgu tak selesa lah pen dia kecil. Ni besar sikit. So, y equal to mx plus c.
So kamu tengok dekat sini equation kita 3x tambah, bukan tambah, tolak 3x tolak 5y sama dengan 15. Okay, so sekarang ni soalan nak y sebagai subjek. Okay, so kita akan ubah selain daripada y ni ke kanan. Okay, tapi disebabkan dekat sini negatif, kita akan ubah y ni jadi positif. Ataupun kamu nak staykan dia pun tak apa, tak ada masalah apa. So kalau cikgu akan ubahkan dia sebagai positif lah. Sebab senang nanti kita nak kira. So bila yang ni kita ubah, so yang 15 ni kita akan ubah dia ke sini. Kita akan group dia. Sebab kita nak y sebagai subjek, so kita akan ubah dia sebagai subjek. Okay, tak apa, cikgu tunjuk satu-satu dulu. Okay, so mula-mula kita akan ubah 3x tolak 5y ni kita pindah ke sana. So equal to 15 tambah 5y. Okay, so sekarang ni soalan nak y kan. So kita akan soalan nak y sebagai subjek. So kita akan ambil selain daripada y ni pindah ke kiri. Okay, so ni 15 ni ialah nombor positif. Okay, so nanti dia akan jadi negatif. Okay, cikgu harap yang tu semua orang dah tahu. Okay, so ni 3x tolak 15. Sebab apa tolak 15? Sebab kat sini positif 15. So bila bawa ke kiri, dia akan jadi negatif 15 sama dengan 5y. Okay, tapi dekat sini dalam format dia, y ni kena perkali 1. So kita akan dibahagikan dengan 5 untuk yang ni. So kamu akan buat, sebab apa dibahagikan dengan 5? Sebab kita pindah 5 ni bawa ke kiri. Okay, so kita akan dapat 3x tolak 15 dibahagikan dengan 5 bersamaan dengan y. Okay, so kita nak jadikan dia dalam bentuk macam ni. So kita akan kena ubahlah sikit. So cara yang terbaik untuk tulis dia, tulis dulu y equal to, okay, 3x per 5 kan, ini tolak. So 3x per 5. So dapat 3 per 5x. 3 per 5x. Lepas tu tolak 15 dibahagikan dengan 5 dapat 3. Sorry. So ini kita punya equation dia. Y equal to 3/5x tolak 3. Okay. So ini untuk cara yang ni lah kalau soalan nak dalam bentuk yang ni dan yang ni. Tapi dia bagi dalam bentuk ni, nampak? Kamu perasan tak A dan B ni? Dia bagi dalam bentuk AX plus BY sama dengan C. Lepas tu dia nak dalam bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1 dan Y equal to MX plus C. Okay, so cuba kita tengok yang ni. Yang ni dia bagi bentuk soalan. Dia bagi bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1. Sekarang ni kita nak ubah daripada sini, ubah menjadi yang ni dan menjadi yang ini. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, so untuk soalan A, X per 6 tambah Y per 3 sama dengan 1. Okay, so yang pertama kita nak ubah yang ni dulu. AX tambah BY sama dengan C. So macam mana kita nak buat? Kita kena samakan dia punya pembawah. Sebab ini tambah, so kita kena samakan pembawah. Okay, so tambah Y per 3 sama dengan 1. Okay, ni 6 dengan 3 tak sama. So kita kena samakan pembawah. Sebab itu memang ciri-ciri pecahan. Terus kita akan darab dengan 2. Bila bawah darab 2, atas pun akan didarabkan dengan 2. Okay. So kita akan dapat kat sini X per 6 tambah 2Y per 6 sama dengan 1. Okay. So sekarang ni kita dah dapat bentuk macam tu. Lepas tu, okay. So ini tambah kan? Tambah. So kita boleh juga tulis dia sebagai macam ni. X tambah 2Y. Sebab pembawah dia dah sama. So kita boleh combinekan dia macam ni. Sama dengan 1. Okay, so sekarang ni bentuk nak AX tambah BY sama dengan C. So dia tak mau pecahan-pecahan macam ni. So kalau dia tak mau, kita akan bawa dia naik ke atas. Ini bahagi dia akan jadi darab. So kamu akan tulis macam ni. Kamu akan tulis macam ni. X tambah 2Y sama dengan 1 darab dengan 6. Okay, so X tambah 2Y
sama dengan 1 darab 6 dapat 6. Okay, so itu untuk yang untuk yang jenis ni. Dalam form ni. AX tambah BY sama dengan C. Okay. So sekarang ni, dia nak dalam bentuk Y equal to MX plus C pula. Dia nak dalam bentuk Y equal to MX plus C. Okay. So sekarang ni tadi soalan kita macam mana? Soalan kita yang ni kan, X per 6 tambah Y per 3 sama dengan 1. Dia nak ubah dalam bentuk macam ni pula. Y equal to MX plus C. Okay, so macam mana kita nak buat? Tak apa. Fahamkan dulu keadaan dia. Okay, so tulis balik soalan. X equal to 6 tambah Y per 3 sama dengan 1. Okay, so Y equal to MX plus C makna kata Y ni sebagai subjek. Okay, so bila Y sama dengan subjek, yang selain daripada Y kita akan ubah dia. So, kamu ambil X per 6 ni, kamu ubah ke kanan. Okay, so kamu akan dapat Y per 3. Okay, Y per 3 sama dengan 1. Ni, X per 6 ni kan positif. So, bawa ke kanan dia akan jadi tolak X per 6. Okay, so dia ni Y per 3. Tapi yang format dia ialah Y. So, kita kena hilangkan 3. Macam ni kita nak hilangkan 3. Bawah ni kan darab. Bawah ni kan bahagi. So, kita akan bawa dia ke kanan. Dia akan jadi darab. Okay, so kamu tulis macam ni. Y equal to. Okay, 3 ni bawa bahagi dia akan jadi darab. So, 3 didarabkan dengan 1 tolak X per 6. Okay. Lepas tu kita akan darab dia. Darab satu-satu. Kalau cikgu akan panggil darab lah. Darab ketam. Ataupun sebab dia darab satu-satu kan. Okay. So kita akan darab dia. 3 darab 1 dapat 3. Lepas tu 3 darab dengan negatif X per 6 akan dapat tolak 3X per 6. Okay. So Y. Tapi 3 dengan 6 ni kita boleh kecilkan dia lagi kan. Boleh kecilkan lagi. So, 1, 3 bahagi 3 dapat 1. 6 bahagi 3 dapat 2. Okay, so cara jawapan akhir dia ialah Y equal to 3 tolak X per 2. Okay. Maka, okay, ini dalam bentuk yang biasa tapi kita punya format Y equal to MX plus C. So, X dahulu. Okay, so kita kena ubah sahaja. Tak ada masalah. Ubah sahaja. So, yang ni pindah ke depan. Negatif kena ada. Makna kata graf ni kecerunan dia negatif lah. Okay, so dapat macam ni. Ni jawapan akhir dia. Kalau ada negatif pun tak apa. Abaikan sahaja. Sebab memang graf ni akan, kalau kamu lukis nanti, kemungkinan graf dia akan macam ni lah. Dia akan macam ni. Sebab kita dapat M dia negatif. Ingat tak video kita sebelum ni? Sebab M ni dapat negatif, sebab itulah dia dapat macam ni, negatif. Okay. So, kita pergi contoh yang B pula. Okay, so contoh yang B, negatif X per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1. Dia nak ubah dalam bentuk yang pertama, AX tambah BY sama dengan C kan? Okay, so kita akan darabkan dengan 2 kat sini. Sebab ni pembawah dia tak sama. Sebab ciri-ciri pecahan kita kena samakan pembawah dahulu. So ni 4, sini 2 kan. So kita akan darab dengan 2. So ini pun kita akan darab dengan 2. So kamu akan dapat negatif X kali dengan 2 dapat negatif 2X per 2 kali 2 dapat 4 tambah Y per 4. Okay. So dah dapat bentuk macam ni. Sama pembawah dia. So kita boleh tulis dengan cara macam ni. Sebab kita nak hilangkan 4 ni. Sebab dia tak mau pecahan kat sini. So kita tak mau kita nak hilangkan 4 ni. Kita akan ambil 4 ni kan bahagi. So dia akan jadi darab. Okay. So kamu tulis macam ni. Negatif 2X tambah Y sama dengan 1 didarabkan dengan 4. Okay. So kita akan dapat negatif 2X tambah Y sama dengan 4. Okay, lepas tu, okay, so kita dah dapatlah jawapan dia sebab dah penuhi dah syarat-syarat dia, betul tak?
Ni A negatif 2 tambah B, Y sama dengan C. So C 4. So inilah bentuk dia. Okay. Lepas tu kita pergi pula cara yang dia nak cara yang kedua kan. Dia nak dalam bentuk Y equal to MX plus C. Okay. So macam mana kita nak buat? Kamu tulis balik soalan dia. Okay, so kita tulis balik tadi soalan dia. Negatif X per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1. Kita nak ubah jadi dalam bentuk format ni. So macam mana kita nak ubah? Kita akan jadi Y sebagai subjek. Okay, so kita akan jadikan Y sebagai subjek. Bila jadi Y sebagai subjek, kita akan ubah yang selain daripada Y ni ke kanan. Okay, lepas tu kamu akan dapat Y per 4 sama dengan 1 negatif. Bila bawa ke kanan dia akan jadi positif X per 2. Okay, sekarang ni soalan dia punya format dia ialah Y sahaja. Maksudnya kata dia tak ada perkali kat depan. Perkali dia 1. Tapi sekarang ni Y per 4. So macam mana kita nak hilangkan per 4 ni? Kita akan bawa per 4 ni naik ke atas. So daripada bahagi dia akan jadi darab. Maka kamu akan tulis macam ni. Y sama dengan 4 darabkan dengan 1 tambah X per 2. Okay, tutup kurungan. Okay, so kita akan darab setiap nilai 4 ni dengan di dalam kurungan ni. Okay, so kita akan dapat Y equal to 4 darab 1 dapat 4. So tambah 4 darab X per 2. 4X per 2. Okay, so ni kita boleh kecilkan. Dia akan jadi 2 bahagi 2 dapat 1. 4 bahagi 2 dapat 2. So kita akan dapat jawapan last sekali. 4 tambah 2X. Okay, so cara nak cantikkan lagi cara penulisan, kita kena ikut yang inilah. Y equal to MX plus C. So kita kena ikut standard form dia. So kita ubah Y equal to 2X tambah dengan 4. So ini adalah jawapan akhir kamu. Okay. So tadi kita dah tengok contoh dalam bentuk form yang ini. Form yang ni. Lepas tu sekarang sebelum tu kita tengok contoh yang ni. Form yang ni. So sekarang ni cikgu nak tunjuk kamu contoh yang terakhir. Form yang ini. Diberi dalam standard Y equal to MX plus C. So macam mana kita nak ubah dalam bentuk yang ini dan yang ini. Okay, so sekarang ni cikgu ada soalan yang pertama A. Cikgu nak ubah dalam bentuk ni dahulu. AX plus BY equal to C. So cikgu ada Y equal to negatif 2X tambah dengan 8. Okay, so macam mana kita nak ubah yang ni? Okay, so kita ambil sahaja negatif 2X ni pindah ke kiri. So dia akan dapat Y tambah 2X sama dengan 8. Okay, so dah complete untuk format yang ini. Lepas tu kita buat pula dia nak format yang X per A tambah Y per B sama dengan 1. So macam mana kita nak buat? Daripada sini kan? Daripada sini. So kamu cikgu ada kat sini. So Y tambah dengan 2X sama dengan 8. Okay. So kita nak jadikan dia sebagai 1. Macam mana kita nak jadikan dia sebagai 1? Kita akan bahagikan dengan 8. So kita ambil ni. Semua ni kita akan bahagikan dengan 8. Setiap ni kita akan bahagi dengan 8. So Y per 8 tambah 2X per 8 sama dengan 8 per 8. Okay, so sekarang ni kita dah dapat 1. 8 bahagi dengan 8 dapat 1. So Y per 8, tulis balik. Okay, 2 per 8. 2 dibahagikan dengan 8. Dapat 4. So tambah X per 4. Okay, so sekarang ni, daripada bentuk yang macam ni, kita dah dapat dia dalam bentuk yang macam ni. Bentuk AX tambah
B, Y sama dengan C. Lepas tu yang ni pula kita dah dapat dalam bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okay, so untuk soalan yang A. Okay, so kita cuba buat soalan yang B. Okay, soalan yang B sama juga macam tadi. Okay, cikgu ambil pen hijau lah. Okay, so soalan yang B, cikgu ada Y equal to 3X tambah 6. Okay, so macam ni kita nak buat? Kita nak bentuk macam ni kan? AX tambah BY sama dengan C. So, kita akan kumpul X dengan Y sebelah dia kan? So, kita akan bulat 3X ni, pindah dia ke kiri. So, kita akan dapat Y, yang ni positif, tolak 3X sama dengan 6. So, kita dah dapat dalam bentuk yang macam ni. AX tambah BY sama dengan C. So, tak salah juga kalau kamu nak ubah ikut macam ni. Tak salah juga. So, kamu tulis balik. Negatif 3X tambah Y sama dengan 6. So, kita dapat dalam bentuk macam ni. Okay, so yang kedua dia nak dalam bentuk X per A tambah B per Y per C, Y per B sama dengan C. Okay, so kita nak bentuk macam ni kan? So, kita ambil dari bentuk form macam ni. Okay, so kamu tulis balik negatif 3X tambah Y sama dengan 6. So, kita nak ubah dia. Oh, sorry, bukan C kat sini. Kat sini bukan C. Format dia 1. X per A tambah Y per B sama dengan 1. So, macam mana kita nak jadikan dia sebagai 1? Semua ni kita akan bahagikan dengan 6. Sebab kita nak jadikan 6 ni sebagai 1. So, kamu akan dapat negatif 3X per 6 tambah Y per 6 sama dengan 6 per 6. Okay, so kita akan dapat negatif 3 bahagi 6, kita boleh potong dia. So, 3 bahagi 3 dapat 1, negatif 1. Negatif 1 tu negatif X per 6 bahagi dengan 3 dapat 2. Okay, lepas tu tambah Y per 6, dah simplify dah. Sama dengan 6 per 6 dapat 1. So, ini jawapan dalam form yang ni. Ni jawapan dalam form yang ni. Okay, yang ni jawapan dalam form yang ini. Okay, so kita dah review contoh 3, 4 dan 5. Setiap form ni cara nak tukar dia. Okay, so make sure kamu faham. Jangan hafal. Jangan hafal dan faham. Soalan ni mudah saja sebab kita just main-main je. Kita nak ubah ke kiri, ke kanan. Lepas tu bahagi, darab. So, kalau kamu faham, cuba kamu buat. Ini tugasan. Yang kamu buat yang cikgu dah tanda sahaja. Ni A, ini C, so 2B, 2D, 3A, 3D. Okay, cuba buat dan good luck. Dan thank you. Lepas tu cikgu minta maaf kalau ada bunyi bising atau gangguan. So, biasalah kita recording kan. Okay, so selamat mencuba. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Bye-bye.